Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu sayangi daripada SMK Bukit Mentuk, dan semua ni adalah pelajar-pelajar yang cikgu harapkan untuk lulus sejarah bagi sesi tahun 2021. Bagi memulakan majlis kita adalah lebih baik sekiranya kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey, semua sihat hari ni? Sihat gitu lah. Sihat. Okey. Cikgu nak kalau boleh Muhammad Ishraf bersama dengan rakan-rakan yang lain, jom kita menadah-tangan untuk bacaan doa bagi memulakan kelas kita pada hari ini. Jom Ishraf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada semua pelajar yang sudi hadir untuk kelas kita pada pagi ini. Sebelum cikgu memulakan kelas, cikgu nak peringatkan di bahagian ruangan chat ada senarai kehadiran. Google Form kehadiran. Jadi cikgu mohon kepada semua pelajar yang hadir untuk isi Google Form kehadiran. Sepanjang kelas kita yang mungkin cikgu akan tamatkan pada jam 10.30 pagi ini. Okey, jom kita mula. Okay, cikgu nak share screen. Semua dah ready? Sebelum cikgu sebelum cikgu teruskan cikgu punya ni. Okey, sekejap ya. Nampak tak? Nampak tak yang cikgu paparkan? Nampak tu. Nampak. Okey, ada sekatan sekejap ya. Okey, wait. Okey, inilah tajuk kita punya perkongsian cikgu pada pagi ini. Dah bersedia semua? Buka mic, pelajar boleh bagi respon. Dah sedia? Boleh. Sedia. Alhamdulillah. Inilah persediaan. Okey, kalau hari ini pelajar dah kata pelajar dah bersedia untuk belajar dengan cikgu. Jadi ini ialah persediaan untuk SPM. Bukan untuk hari ini, tetapi untuk pada bulan Februari nanti untuk persediaan SPM. Kalau untuk hari ni cikgu nak tahu juga pelajar bersedia apa ni pagi ni. Dan cikgu sebelum tu cikgu ucap tahniah dululah kepada semua pelajar yang hadir pada hari ini dan yang semestinya lulus mata pelajaran sejarah. Tapi harapan cikgu bukan sekadar lulus, sebab tu cikgu buka kelas hari ini untuk kelas harapan. Harapan cikgu bukan sekadar lulus, tetapi kita cuba capai grade yang lebih tinggi daripada yang ada sekarang lah untuk peperiksaan percubaan baru-baru ni. Okey, apakah persediaan pelajar pada pagi ni untuk kelas kita? Okey, apa persediaan pelajar? Asmalia, apa Asmalia punya persediaan untuk pagi ni? Atau ada rakan-rakan lain yang boleh respon? Apa persediaan pelajar? Buku Yapim. Buku Yapim. Okey. Lagi yang lain? Ada respon? Apa lagi yang pelajar bersedia hari ni? Tu cikgu nak tahu juga. Nak tahu sebelum cikgu pergi kepada tajuk persediaan tu.
Cikgu nak tahu apa yang pelajar bersedia. Okey, boleh respon? Asmalia ada? Ada bersama dengan kita, dengan cikgu hari ni? Tak ada. Zahirul ada? Zahirul? Ada. Apa persediaan Zahirul untuk kelas kita pada pagi ni? Buku buku sejarah. Buku sejarah. Buku sejarah yang mana tu, Zahirul? Yang cikgu bagi. Yang cikgu bagi. Buku mana tu? Tajuk apa tu? Nota sejarah tingkatan 4 dan 5. Nota sejarah tingkatan 4 dan 5. Okey, Zahirul bersedia dengan nota. Okey, seorang lagi wakil. Apakah persediaan pelajar? Siapakah yang boleh menjadi wakil? Seorang lagi. Diam je semua ni. Sekolah kita je, tidak ada sekolah lain ni. Apa persediaan pelajar? Jom. Bagi respon. Tak ada apa-apa pun. Okey, apakah persediaan pelajar? Yang cikgu panggil nama lagi. Okey, siapa? Pen dengan buku. Pen dengan buku. Okey, terima kasih kepada respon yang diberi. Okey, itulah persediaan untuk pelajar pada kelas pagi ini. Sama juga dengan persediaan SPM. Kena ada sesuatu. Ada sesuatu yang kita buat supaya arah tuju kita, perjalanan kita menjurus ke arah apa yang kita nak capai. Tapi kalau kita tak bersedia, macam mana kita nak capai apa yang kita nak target, apa yang kita hasratkan dalam SPM. Dan salah satu juga persediaan pagi ni ialah pelajar bangun awal dan masuk kelas. Itu juga adalah persediaan. Okey, untuk kelas kita pada pagi ni, cikgu nak pelajar bersedia. Selain daripada ada nota, ada buku. Okey. Cikgu nak pelajar bersedia dengan pen. Bagus ya, ada pelajar yang menjawab tadi dengan pen dan buku catatan. Okey, semua ada buku catatan? Ada? Okey, cikgu nak pastikan di depan pelajar-pelajar ada buku catatan. Okey, ada buku catatan dan juga ada pen. Sebelum kita pergi kepada tajuk persediaan belajar. Jom. Okey, apa objektif yang cikgu nak capai ialah cikgu nak beri penekanan kepada 4 perkara hari ini ya. 4 perkara fokus. Iaitu bagi memantapkan persediaan pelajar dalam SPM 2021. Jadi cikgu nak bagi permudahkan jalan, arah, fokus supaya kita bersedia. Kita bukan menunggu dengan kosong. Kita kena bersedia untuk capai apa yang kita nak dalam SPM. Okey, ready semua? Sebelum cikgu mula slide, seterusnya ready tak untuk kita buat persediaan SPM tahun 2021? Beres, boleh. Ready? Ready. Okay, jom kita sama-sama ready. Okey, ini method dia. Ini 4 benda yang cikgu nak. Okey, pelajar catatlah betul-betul. Okey, 4 benda yang cikgu nak pelajar ada sebagai persediaan. Okay, hari ini kita nak bersedia. Kita nak pergi berperang, kita kena bersedia dengan senjata. Kalau kita nak pergi berperang dengan SPM, terutamanya dalam mata pelajaran sejarah, kita perlu ada 4 benda ni. 4 perkara. Pertama ialah kita kena ada target. Target dalam peperangan ialah menang dalam peperangan. Sama juga dengan target untuk SPM. Dan hari ini kita fokuskan dalam mata pelajaran sejarah. Kemudian yang kedua, pelajar kena tahu format. Maksudnya, bila kita dah target sasarkan kemenangan kita dalam SPM sejarah nanti,
pastikan kita ada dia punya panduan, format dia. Kita kena tahu format dia, panduan dia dalam peperangan. Jangan pula kita meredah je. Kalau kita redah saja, kita tak akan dapat suatu kepuasan dalam kejayaan kita. Dan sudah pastilah yang ketiga, kita mesti ada teknik. Teknik itu perlu kita pelajari. Ilmu tu perlu kita ada. Kadang-kadang kita dah ada buku kat depan, tapi kita tak ada teknik. Ini menyebabkan kita mungkin tersasar juga daripada kemenangan tu. Jadi dalam peperangan, dalam perjuangan, kita mesti ada ilmu. Kita mesti ada teknik. Jangan main redah je. Sama juga dengan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mesti ada cara dia. Mesti ada teknik dia. Bukan main redah sahaja. Boleh? Boleh Ashraf? Dan last sekali, ialah yang terakhir, kita mestilah istiqomah. Istiqomah maksudnya berterusan. Kita jangan buat hari ni saja kita bersemangat, esok lusa kita hilang entah ke mana. Berterusan. Dan mestilah kalau boleh kita redalah apa sahaja keputusan yang kita terima, sama ada kita menang ataupun kalah dalam sesebuah perjuangan. Jadi 4 perkara ni cikgu nak pelajar pegang betul-betul sebagai persediaan untuk SPM. Fokus cikgu hari ini bukan sekadar untuk memberitahu pelajar jawapan A, B, C, no. Cikgu bukan nak beritahu jawapan A, B, C. Cikgu bukan nak beritahu fakta. Perlu ada, kalau kerajaan contohnya, kalau sistem pentadbiran, perlu ada sistem apa, nama sistem, perlu ada huraian dia. Apa yang cikgu nak beritahu hari ini ialah persediaan. Persediaan pelajar menuju ke arah kemenangan tersebut, iaitu kemenangan dari aspek kejayaan dalam SPM bagi mata pelajaran sejarah. Okay, ada pertanyaan setakat ni? Pelajar boleh membuka mic, boleh berbincang dengan cikgu sekiranya boleh faham 4 perkara ni? Boleh. Boleh Jadi 4 perkara ni ready. Okay, kita fokuskan. Apa dia target? Pelajar semua ada target tak? Target markah. Yes, target markah. Pernah buat target? Pernah. Pernah Sekejap lagi cikgu akan tanya target masing-masing. Sepatutnya pelajar memang ada target lah. Ada kehendak, ada yang disasarkan. Jangan pula pelajar masuk kelas setakat untuk target saya ialah untuk tak lulus. Lebih baik tak payah masuk kelas. Boleh? Jadi target tu sama ada tinggi atau rendah, A ke B ke C ke, yang penting kita ada kehendak. Ada sasaran kita. Sama juga cikgu sebagai ketua panitia sejarah SMK Bukit Mentuk, cikgu sasarkan semua pelajar lulus. Cikgu sasarkan semua pelajar lulus sejarah. Kenapa? Kerana dia ialah basic untuk pelajar mendapat sijil SPM. Tanpa sejarah dan BM, pelajar tak mampu dapat sijil SPM. Jadi cikgu mensasarkan semua pelajar lulus supaya memberi ruang kepada semua pelajar mendapat keputusan sijil SPM. Jelas semua? Mesti ada sasaran. Kejap lagi kita bincang apakah sasaran bagi semua pelajar yang terlibat dalam kelas kita pada hari ini. Dan jangan malu untuk menyatakan kita punya sasaran. Cikgu tak malu menyatakan bahawa cikgu nak lebih kurang 20 orang dapat A. Yang kita mesti ada keyakinan dalam diri kita di atas apa yang kita sasarkan. Adakah orang yang main bola sepak tu disasarkan dia akan kalah? Logik ke? Tak tahulah. Cikgu 4-1 kena 4-1. Itu dah reda lah tu lah, maksudnya terkena 4-1 lah. Tapi mana at least kita ada sasarkan kemenangan. Mana ada kita sasarkan kegagalan dalam hidup kita. Jadi ada sasaran.
Okey, yang kedua, cikgu nak pelajar jelas betul-betul tentang format sebagai persediaan. Format ni macam garis panduan. Jangan ada lagi yang tak tahu ada kertas 3 ke cikgu SPM ni? Ada lagi ke yang tak tahu? Ada lagi yang tak tahu dari aspek tersebut? Ada ke kertas 3 sejarah? Ada ke? Tak ada dah. Ada dah. Tu. Jangan berada dalam mimpi lagi. Kalau dulu bolehlah cikgu sasarkan. Kertas 3 akan membantu pelajar. Cikgu sasarkan buku yang terbaik untuk pelajar meniru pada hari peperiksaan. Tapi kali ni, cikgu tak sasarkan buku dah. Cikgu sasarkan. Apa dia? Minda, akal pelajar untuk menguasai fakta sejarah. Itu yang cikgu akan sasarkan nanti. Jadi, kita kena tahu format peperiksaan sebagai persediaan kita dalam SPM. Perkara yang ketiga ialah teknik ataupun strategi. Dalam apa jua perjuangan, mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu, cikgu ulang balik. Dan ilmu tu adalah kemahiran. Tanpa ilmu kemahiran ni, pelajar tak mampu capai keputusan yang terbaik. Sekiranya kita tidak ada strategi. Malah kita lihat perjuangan Rasulullah dalam perang Khandak. Apa strategi Rasulullah sehingga boleh menang dalam perang Khandak? Siapa tahu? Apa strategi Rasulullah? Tak belajar dah ke? Dah lupa dah? Strategi Rasulullah dalam perang Khandak. Siapa tahu? Oh, lupa? tak ingat lah. Tak ingat dah? Maklumlah. Silibus KSSM ni merujuk kepada sejarah negara kita sahaja, Malaysia. Kalau KPSM hari tu ada juga sejarah tentang Islam, perjuangan Rasulullah. Itulah dia punya perbezaan di antara sukatan dalam KSSM dan juga KBSM. Kata 3 ego. Dalam kertas 3. Maksudnya dalam sukatan. Dalam tajuk-tajuk tu ada berkaitan dengan tamadun Islam. Tu KBSM lah. Dan bila KSSM ni semuanya berkaitan dengan sejarah Malaysia. Cikgu Naim Kabur gali parit. Yes, gali parit, betul. Naim lah. Strategi ya Rasulullah. Kita orang Islam kan, cikgu andaikan pelajar-pelajar tahu tu. Menunjukkan bahawa hebatnya Rasulullah dalam perjuangan dia. Dia menggunakan strategi menggali parit. Jadi apalah kita ni kalau tak ada strategi? Jadi mesti ada strategi. Jangan kita anggapkan hidup ni berjalan terus je. Ada-adalah, tak adalah. Itu orang yang tidak ada matlamat dalam hidup dia. Jadi cikgu nak pelajar-pelajar cikgu bukan saja dalam mengharungi SPM tetapi juga mengharungi hidup ni. Dan sebagai seorang guru, cikgu juga adalah pembimbing. Sebagai seorang guru, cikgu juga adalah pemimpin yang memimpin pelajar ke arah yang lebih baik. Jadi mesti ada strategi. Nanti cikgu akan kupaskan apakah strategi sebelum kita pergi berperang dan bersedia untuk menghadapi SPM. Dan last sekali, sebagai orang Islam dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pastikan kita istiqomah. Istiqomah itu merujuk kepada keyakinan kita, usaha kita mesti berterusan. Cikgu tak nak hari ni, cikgu berwar-war macam ni, pelajar bukan main lagi bersemangat. Tapi esok lusa, semuanya hilang. Bersama dengan cuti, bersama dengan keseronokan main air. Musim banjir ni Hari ni cikgu rasa cerah saja. Ke ada lagi kawasan-kawasan pelajar-pelajar terlibat dengan banjir? Ada? Ada yang terlibat dengan banjir? Tak ada? Tak ada. Okey. Tak ada. Alhamdulillah hari ni cikgu nampak cuaca adalah cerah. Dan yang paling utama sekali ialah tawakal. Jadi kita kena yakin, kena usaha, berterusan dan kita kena redha.
Tawakal di atas apa sahaja ketentuan yang telah Allah berikan untuk kita. Yang paling penting, kita dah usaha. Kita dah mencuba. Sama juga dengan cikgu dah bagi ilmu. Cikgu dah bagi apa yang cikgu rasa itu penting untuk seorang pelajar cikgu. Tapi andai kata separuh daripada kita akan gagal SPM nanti, cikgu reda kerana cikgu tahu perjuangan cikgu tak berhenti di sini. Cikgu ada lagi perjuangan untuk tahun depan. Cikgu ada lagi perjuangan seboleh-bolehnya 4 tahun lagi sebelum cikgu pencing daripada perkhidmatan sebagai seorang guru. Jadi cikgu yakin dan percaya setiap usaha yang kita buat, sekiranya ada keikhlasan, sekiranya ada redha daripada Allah, kita akan capai apa yang kita nak. Jelas semua? Sebagai mukadimah untuk perkongsian cikgu pada pagi ini. Okey? Boleh? Bersedia? Okey, jom kita kupas satu persatu. Okey, kita lihat dulu kepada target ataupun sasaran kita. Ingat, setiap pelajar, cikgu akan tanya sasaran dan target masing-masing. Okey, ready? Sekejap ya. Cikgu refer kepada markah. Okey, cikgu tahu pelajar dah tahu dah markah sejarah masing-masing. Hebat kan? Kenapa cikgu kata hebat? Kenapa cikgu kata hebat? Tak tahu. Sebab pelajar boleh lulus. Hebatlah. Kan pelajar boleh lulus kan? Kalau pelajar tak lulus memang tak hebat. Sekarang pelajar lulus. Pelajar adalah pelajar yang hebat. Sebab boleh lulus. Okey, sekejap. Tu markah dia. Cikgu harap semua pelajar tahu tahu untuk markah. Okey, markah kedudukan. Jangan ada lagi yang tak tahu A tu berapa markah. Kita mesti tahu tahu dia punya kedudukan dia. Markah dia. Okey, sekejap ya. Okey, untuk A. Markah A secara asas dia. Sama ke dengan SPM nanti? Sama ke? Lain ke sama? Lain. Sebabnya SPM nanti dia akan ikut graf. Yang tu kita tak boleh nak petikaikan. Sebab bila ikut graf, kita merujuk kepada keputusan semua pelajar. Keputusan semua pelajar di Malaysia. Macam tu. Sekejap ya, cikgu buka paparan. Okey, jadi kita tak bolehlah buat andaian. Tetapi ni basic. Ni basic. Basic maksudnya yang perlu kita pegang lah untuk SAPS. Untuk SAPS. Okey, boleh. Iaitu A ialah 70 hingga 100, B ialah 60 hingga 69, C ialah 50 hingga 59 dan D 40 hingga 49. Bermaksud di bawah 40 tu kita andaikan pelajar tak lulus. Okey, jelas semua? Jelas? Jelas. Okey, sekarang kita ada lebih kurang 22 orang 21 orang. Okey, cikgu nak pelajar dengan yakinnya, jangan takut, jangan malu. Sebab kita yang tentukan hidup kita. Adakah kita bila kita senang, orang lain tentukan? Bila kita susah, orang lain tentukan hidup kita? Tak ada kan? So, cikgu nak pelajar dengan confidentnya. Tentukan target masing-masing. Okay, untuk makluman juga, cikgu harap pelajar dah jelas. A tu kita ada 3 kategori. Iaitu A-, A solid dan juga A+. Manakala B, kita ada berapa kategori?
Ada berapa kategori B? Ada 2 B dengan B plus, C dengan C plus dan D ada 1 saja. Okay, kita tak ambil kira untuk kategori dia. Cikgu nak pelajar buat target. Bermaksud pelajar tentukan sama dia A, B, C ataupun D. Cikgu tak ambil E lah. Sebab cikgu andaikan kumpulan ni kumpulan harapan. Bukan kumpulan galus yang memang dah target tak nak lulus ataupun sekadar 39 sahaja. Okey, boleh? Okey, kita dengar satu persatu. Okey, di sini kita ada Nora Shikin. Okey, semua orang. Semua orang. Okey, cikgu pergi dengan Auni dululah, ikut turutan yang ada di ruangan pupil lah. Okey, Auni Firzana. Okey, Auni beritahu pada cikgu apakah target Auni untuk peperiksaan SPM nanti. Auni boleh buka mic. 70. Okey, Auni hanya beritahu cikgu A, grade dia. A, B, C, D. C. B. B. Tadi Auni kata 70 kan? 70 tu grade apa Auni? A, salah. Okey. Jadi Auni target A ataupun B? A. Okey, alhamdulillah kita ada dah calon bakal A daripada Auni, insya-Allah. Okey, seterusnya kita ada Auni Najwa. Silakan Auni Najwa buka mic. Apakah harapan Auni untuk SPM nanti? A. Alhamdulillah. Khairi F. Cikgu tak pasti cikgu harap nama yang cikgu panggil di sini adalah nama yang sebenar lah. Khairi F. Okey, buka mic Khairi. Sasaran Khairi Fedri. Khairi? Fedri. Okey. Okey, Khairi kelas mana ya Khairi? IK. Okey, A juga ya Khairi. Alhamdulillah. Cikgu memang dapat student-student yang ada keyakinan diri. Itu yang cikgu nak. Boleh bagus. Kita mesti kena sasar yang bagus, takkan kita nak sasar kita punya jatuh longkang. Betul tak? Mana ada orang yang sasarkan sekejap lagi saya akan jatuh longkang. No. Itu ialah individu yang tak ada keyakinan diri kan Khairi? Okey, jom Ishrah. 5IH. Okey, Ishraf. Apakah sasaran Ishraf? 80 lah. 80 mestilah kategori A. A solid tu 80. InsyaAllah Ishraf. Kita sama-sama perjuangkan. Cikgu akan ada bersama-sama pelajar. Tak kisahlah pelajar tu kelas mana. Bagi cikgu, semua pelajar SMK Bukit Mentuk adalah pelajar cikgu. Dan semua pelajar di Malaysia ni juga adalah pelajar cikgu di bawah akademi YouTuber. Macam tu. Okey, boleh cikgu akan tolong Ishraf. Okay, next kita ada calon seterusnya, Naim. Naim, macam mana Naim? Naim daripada 5 Sinar. Saya nak A+. A+, insyaAllah Naim. 90 ke atas. Bukannya satu yang mustahil anak-anak semua sebab sepanjang cikgu memegang ketua panitia sejarah untuk Bukit Mentuk ni, setiap tahun ada. Malah tahun lepas kita dikejutkan dengan keputusan yang terbaik. Sama ada dari segi kapasiti A dan juga dari segi peratus lulus mata pelajaran sejarah. Tapi cikgu tak boleh nak kata apalah. Sistem tahun lepas ialah KBSM. Sistem tahun ni ialah KSSM. Jadi walau bagaimanapun kita cuba yang terbaik. Okey, terima kasih Naim. Kita ada Nur Atikah Syahira. Nur Atikah daripada kelas mana ya? Atikah ada di situ? Ada cikgu. Oh, 5 Rush. Atikah betul kan? Ya Allah. Okey, Atikah. Apakah sasaran Atikah untuk SPM?
kita target A. Alhamdulillah, Atika pun target A, insyaAllah. Setakat ni yang cikgu tanya tidak ada lagi yang memilih sasaran B, C or D. Okey, tapi yakin pada diri sendiri. Sebab anda yang tentukan, bukan cikgu yang tentukan. Okey, terima kasih Atika. Kita seterusnya kepada Aina Afikah. Aina kelas mana ya Aina? Boleh cikgu tahu Aina kelas mana? IS. Oh, Aina 5 IS. Okey, apakah sasaran Aina? A. Alhamdulillah. Majoriti ya. Alhamdulillah. Yang datang hari ni ialah begitu bersemangat untuk capai kejayaan. Seterusnya kita lihat pula Nur Alia Anizan. Cikgu rasa 5 Sina juga ya. Alia? Ya. Ya. Okey, apakah sasaran Alia untuk kali ni? Alhamdulillah. Seterusnya Nur Alia Kristina. Sasaran Alia? Alia daripada kelas 5 Sina juga ke? Okey, apakah sasaran? A. Alhamdulillah. Setakat ni syukur alhamdulillah. InsyaAllah cikgu mendoakan kejayaan pelajar-pelajar cikgu. Seterusnya kita ada Nur Akila Balkis. Cikgu yakin dah percaya ni 5 rush. Akila Balkis, apakah sasaran Akila? A. Alhamdulillah juga. Akila Syahirah. Okey, 5 rush juga. Apakah sasaran Akila Syahirah? Mic dia tak molek cikgu. Mic dia tak elok. Okey, dia boleh tetap di ruangan, check. Ataupun dia ada beritahu siapa untuk target dia. Dia pilih? A. Alhamdulillah. Kita ada lagi wakil daripada 5 rush untuk A. Seterusnya Asmalia. Cikgu bagi ruang semua pelajar mewawarkan apa yang dia nak. A kot cikgu. A juga Asmalia. InsyaAllah Asmalia. Ashikin pun 5 rush. Apakah target Ashikin? A cikgu. Alhamdulillah juga daripada Ashikin. Seterusnya Hamimi Balkis. Cikgu tak pasti kelas mana Hamimi? Hamimi, are you here? Kelas Sinar. Okey, kelas Sinar. Okey, macam mana dengan target Hamimi? Alhamdulillah. Seterusnya kita ada Iman Syuhada daripada kelas 5 rush. Targetnya? 5 Sinar cikgu. 5 Sinar. Oh, sorry. Iman Syuhada. Sorry. 5 Sinar. Okey, apakah target Syuhada? A. Alhamdulillah. Nur Najwa. Nur Najwa daripada kelas? IK. Oh, alhamdulillah kita ada juga IK kat sini ya. Okey, apakah target Najwa untuk SPM nanti? A juga. Alhamdulillah. Kita cuba bersama-sama. Tanpa cikgu, tanpa pelajar, kita tak mampu capai Dia mesti seiringan. Cikgu pun nak, pelajar pun nak. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita ada Sarah Fadilah. Macam mana Sarah? Sarah 5 haukal ke? Okey, macam mana usaha Sarah untuk capai sasaran apa tu? Kita target A. Alhamdulillah Sarah, insyaAllah. Kita ada Siti Nur Syuhada. 5 rush ke? Syuhada? Ya cikgu. Okey, apakah target Syuhada? A. Alhamdulillah kita ada 2 orang lagi untuk menamatkan kita punya sasaran kita pada pagi ni, ialah Zahirul Afiq. Zahirul, apakah harapan Zahirul untuk SPM nanti? Nak dapat A. Alhamdulillah, mesti Mama Zahirul tersenyum. Betul. Sekiranya mendengar jawapan daripada Zahirul, punya confident. InsyaAllah Zahirul, kita bersama dengan cikgu untuk menggapai kecemerlangan tersebut, insyaAllah. Okey, dan yang terakhir Zurin Balkis. Apakah sasaran Zurin? Zurin kelas mana?
Zurin, are you here? Zurin Balkis. Ada? Buka mic Zurin. Zurin? Okey, Zurin target berapa? Mungkin suara slow Cikgu dengar sayu-sayu je. Okey, target A. Alhamdulillah. Semua pelajar kan, ada lagi yang tertinggal? Ada yang tertinggal ke? Tak ada dah kan? Okey, cikgu harapkan semua pelajar dan alhamdulillah semua pelajar mensasarkan kita mencapai A untuk sejarah SPM 2021. InsyaAllah dengan berkat doa daripada cikgu dan juga doa daripada ibu bapa di rumah dan doa daripada anak-anak semua, insyaAllah kita cuba capai apa yang kita harapkan. Kita ada di sini lebih kurang 21 orang dan cikgu harap kita ada 21 A dalam genggaman masing-masing. Persoalannya sekarang ialah bagaimana nak capai. Ingat, kita mesti ada strategi. Yang tu cikgu nak kita sama-sama kuasai supaya matlamat kita, sasaran kita dapat kita capai pada tahap yang kita nak. Okay, kita lihat dia punya grade. Okay, di sini kita lihat kita sasarkan A, B, C, D. Dan ingat, dalam A ada 3 komponen. Dalam B ada 2 komponen. C ada 2 komponen. D ada 1 dan E ada 1. Termasuklah G pun ada 1 je. Jadi sekarang kita tak fokus pada mana-mana komponen lah. Kita harapkan kita akan dapat A. Kalau kita terbaik, kita mungkin dapat A+. Tapi kalau kita di bawah sedikit, kita mungkin dapat A solid ataupun A-. Tapi semuanya masih dalam kategori A. Dan pelajar-pelajar juga kena tahu dari segi komponen markah tu. Bermaksud mesti 70 ke atas. Sebab kita semua mensasarkan kumpulan A. Jadi macam mana nak dapat 70 paling rendah dan paling tingginya 100? Macam mana? Okay, ada pelajar boleh respon? Pelajar tahu tak dari segi pengiraan markah? Okay, macam mana pengiraan markah untuk mendapat markah 70 ke atas? Siapa boleh kongsi bagaimana pengiraan markah untuk sejarah SPM? Boleh buka mic. Macam mana kita nak kira markah? Pengiraan. Capur 2 ketah, lepas tu darat 100 apa benda dah tengah. Darat 100 je. Bahagi? Bagi 80. Bagi berapa? 80 kan? 80. Bagi 80. Okey, kalau bagi 80. Darat 80 lah. Darat Darat 80 pula. Okey. Maknanya pelajar belum alert lagi dari segi format. Ni format pengiraan markah. Okey, untuk A+. Pelajar kena tahu ni, bahagi 140 darab 100. Itu ialah ilmu format, persediaan dari segi format peperiksaan. Jadi format peperiksaan pelajar kena kuasai. Baru kita tahu macam mana kita nak capai. Cuba pelajar lihat ni. Berapa kertas satu kat sini? Berapa markah ni? 30. 30. Sebab itulah cikgu kejar pelajar jawab soalan trial tu 30 ke atas. 30 ke atas. Andai kata asyik pelajar dapat 20. Boleh capai ke A+? Ni A+, ni A+. Yang cikgu ambil yang paling tinggi sekali. Sukar untuk capai. Sebab tu pelajar kena buat latihan. Maknanya kalau A- dengan A solid, kuranglah lagi. Tapi kalau kita kurangkan kertas 1, kita kena up kertas 2.
Kalau kita tinggi kertas 1, kita boleh kurang sikit kertas 2. Itu saja formula dia. Jadi pelajar kalau nak A+, macam ni. Macam ni. Pastikan 30 ke atas. Mana kalau 35, yang ni kuranglah sikit, boleh jadi 90. Macam tu. Maknanya minus salah satu. Tetapi pastikan untuk kertas 1 sama ada A ke, A minus ke ataupun A plus, gapai dulu, dapatkan dulu 30 markah ke atas untuk kertas 1. Jelas tak? Jelas? Jelas? Jelas. Okey, untuk kertas 2, kita tengoklah kalau sini 35, sini kurang sikit. Macam tu. Tapi kalau sini dah 20, sini kena up lagi lah. Tu masalah dia. Jadi kena balance. Maknanya 30, yang ni kita kena kurangkan sikit ataupun kita upkan sedikit untuk dapat A solid ataupun A minus. Ingat kita punya last kali ialah 70 A minus. Dan pelajar kena tahu format bahagi 140. Ni cikgu nak pelajar-pelajar boleh kalkulate sendiri dah. Kalau kertas 1 macam ni, kertas 2 kena dapat berapa untuk 70. Kena kenal pasti. Cuba pelajar-pelajar kira. Kita ambil 70. Kalau kertas 1 30. Kertas 2 kena berapa untuk dapat 70? Jom buka kalkulator masing-masing. Kira. Cikgu nak pelajar kira supaya pelajar tahu di mana kita punya letak duduk kita ni. Ini paling tinggi A+. Kalau paling rendah A minus. Kalau kertas 1 30. Kertas 2 nak berapa? Boleh? Siapa matematik? Matematik dah dapat A kan? Okey, boleh? 30 tambah berapa? Ashraf boleh kira? 70-an. Okey. Kena maksudnya kertas 2 kena 70. Kertas 1 30. Kalau kertas 1 25 maksudnya kat sini kena up lagi lah. 70 kalau 30 kertas 1. Dibahagikan dengan 140, darab 100 baru dapat 71%. Mana 70 ke atas lah untuk dapat A minus. Okay, jadi sekarang kita perjuangkan kertas 1 mesti 30. Kalau lebih, alhamdulillah. Kalau rendah, 30. Dan di sini kita pastikan dapat 70. Jelas pelajar? Set your mind, tulis dalam buku note masing-masing. Itu yang kita nak capai. Andai kata kita dapat lebih daripada itu, bermaksud dalam genggaman kita adalah A ataupun A+. Boleh faham maksud cikgu? Faham? Faham maksud cikgu? Faham. Jadi cikgu ulang balik, kertas 1 30, kertas 2 kena berapa? Kena berapa? Kena berapa anak-anak untuk dapat A minus? Kertas 2 berapa? 70. 70. Barulah kita akan dapat A minus iaitu 71. Okey, jelas semua? Jadi kalau pelajar nak A minus, A solid ataupun A plus, target dulu 30 kertas 1. Target dahulu. Okey. Dan kertas 2 mestilah 70. Andai kata cikgu ulang balik, kertas 1 hanya 30 ke bawah, mungkin 25, kita kena up kertas 2. Macam tu je formula dia. Kalau ni 25, ini mungkin 70 lebih. Okey, jelas? Jadi lepas daripada ni, cikgu nak pelajar ulang kaji kertas 1. Ulang kaji kertas 1. Pastikan markahnya ialah 30 ke atas.
Kalau 30 pun sini dah 70. Kalau 30 ke atas, mungkin ni dah boleh jadi 65. Macam tu. Jelas setakat ni? Jelas betul-betul? Jelas. Okey, jelas. Alhamdulillah. Sebab kita dah buat sasaran tadi. Kita dah buat target. Kita kena tahu. Kita kena ada ilmu format dia. Ilmu pengiraan dia. Okey, ni lah cikgu contohkan bagi target murid yang C lah. Tengok. Target murid kalau C, kertas 1 perlu 25 pun cukup dah. Untuk kertas 2, 45 pun dah cukup. Untuk dapat C. Ingat kategori C ialah C dan C plus. Kenapa cikgu buat C? Sebab pelajar harapan kat sini ialah harapan selain daripada kita dapat gapai kecemerlangan untuk A. Kalau kita dapat C, sekurang-kurangnya kita adalah kredit mata pelajaran sejarah. Kredit. Kenapa pentingnya kredit? Cikgu akan ambil slot lain lah untuk menerangkan kenapa perlu kredit. Cukup tak kredit pelajar? Sekurang-kurangnya 5 kredit untuk mata pelajaran SPM. Jadi kalau kita tak mampu nak gapai, lulus ataupun tak mampu nak gapai untuk B, A, sekurang-kurangnya kita berada di sasaran C, iaitu kredit mata pelajaran sejarah. Faham tak maksud cikgu? Boleh jelas? Ada yang tak jelas boleh respon. Jelas tak? Jelas semua? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Okey, cikgu terus lagi. Itu baru target, baru kita bincang. Ni pencapaian 50 ke atas untuk kredit. Itu grade C. Okay, next kita pergi kepada perkara yang kedua. Itu format. Kalau tadi cikgu suruh pelajar mengira, pelajar masih lagi kata bahagi 80, bermaksud pelajar belum menguasai sepenuhnya format. Itu persediaan. Dah berulang-ulang kali cikgu bagi kepada kelas 5 rush. Cikgu harap 5 rush ingat balik ilmu yang cikgu kongsi. Format peperiksaan mesti ada, mesti tahu dan mesti dalam genggaman pelajar. Supaya pelajar dapat pencerahan untuk menuju ke arah kemenangan tu. Tapi kalau format masih lagi kurang jelas, sukar bagi pelajar untuk gapai, untuk capai level seterusnya. Okey. Format perkara 4 benda ni perkara yang paling penting dalam format sejarah SPM selain daripada perkara-perkara yang lain. Cikgu nak cuba selongkar adakah pelajar tahu berkaitan dengan format sejarah SPM. Kita nak capai A, tapi bila tanya format, kita pun tak jelas. Sukar untuk capai. Yang anak-anak semua kena jelas betul-betul. Format KSSM sejarah. Okay, kita ada 2 kertas. Cuba kita lihat dari segi jenis. Kertas cikgu tahu dah, kertas 3 tak ada, pelajar dah jelas dah yang tu. Okay, ada lagi yang tak jelas. Betul ya? Tidak ada kertas 3. Okay, dari segi jenis. Jenis maksudnya jenis soalan yang akan ditanya. Kalau kertas 1, jenis yang macam mana tu soalan akan tanya? Soalan bentuk apa? Ada pelajar boleh respon? Objektif. Objektif, yes. Ada lagi ke yang tak jelas benda ni? Cikgu rasa dah jelas dah kan? Kertas 1 objektif. Kertas 2? Kertas 2? Siapa boleh bagi respon? Kertas 2. Macam mana bentuk soalan dia? Subjektif. Subjektif, iaitu ada 2 kumpulan, 2 kategori, A dengan B. A tu apa? Struktur. Struktur. B tu apa? Esei. Esei. Okey, jelas. Mesti jelas. Jangan pula kertas 2 objektif cikgu. Aduh, penat cikgu. Okey, cikgu harap
Jelas yang tu. Okey, dari segi jumlah soalan kena jelas. Kena tahu jumlah soalan. Jangan nak SPM dah bulan Februari ni, target dah ada sasar A dah. Dah tahu dah macam mana pengiraan markah. Sekali tanya jumlah soalan pun tak tahu. No. Itu bukan langkah kita. Langkah kita 44 orang ni, walaupun sekarang ada 21 orang saja, separuh saja, kita go on. Kalau 21 ni dengan berkat Puan Nida hari ni, dengan doa Puan Nida, insya-Allah kita mampu capai, kita capai. Cukup dah tu, cikgu pun gembira dah kalau 21 orang ni dah dapat A, yang seperti yang kita sasarkan. Okey, jumlah soalan kertas 1 berapa? 40. 40. Okey, ingat betul-betul. 40 soalan kertas 1. Kertas 2 berapa soalan? Ada berapa semua soalan kertas 2? Semua soalan kertas 2. Daripada nombor berapa tu? Nombor 1 hingga nombor berapa? Nombor. Ingat last dan ni SPM ni. Last kali soalan nombor berapa agak-agak? 10 kan? Bukan. Ni target A ni. InsyaAllah. Kena jelas betul-betul. Ambil kertas, tulis besar-besar. Tulis betul-betul. Jumlah soalan ada berapa? Ada 9. Akilah Syakirah, terima kasih. 9 soalan. Rekod, tulis, catat apa yang cikgu beritahu hari ni. Bukan senang cikgu nak ambil masa hari ni bersama anak-anak semua. Cikgu bawa balik hari Sabtu. Meredah hujan. Meredah ribut taufan daripada KL. Datang ke Kemaman. Yang bimbang terlepas ilmu yang nak dikongsikan pada hari ini. Ahad cikgu rest. Dan buat slide. Buat slide ni buat slide ni untuk perkongsian hari ni. Ingat ada 9 soalan. 9 soalan. Bahagian A ada berapa soalan? Bahagian A. Kertas 2 kan dia ada 2 kumpulan. A dengan B. Soalan struktur ada berapa? Ada berapa? Jelas betul-betul. Tulis betul-betul. Catat betul-betul. Ada berapa? Struktur. Struktur ada berapa? 5. 7. 5. Lagi. 4 sayang. 4. Jelas betul-betul. Cikgu nak pelajar catat ni. Masih tak jelas lagi format sejarah. 4 struktur. Ingat betul-betul ada 2 sejarah tingkatan 4, ada 2 sejarah tingkatan 5. 4 sahaja. Dan bermula dengan nombor 5, 6, 7, 8, 9. 5 soalan tu adalah AC. Perlu jawab berapa? 3. Yes, 3. Clear betul-betul dari segi jumlah soalan. Jangan ada lagi. Cikgu tak sempat lah nak beritahu next akan datang. Ingat, buka saja tahun 2022. Masa kita dah suntuk dah. Masa tu pelajar sibuk dengan lisan, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kalau pelajar aliran sains sibuk dengan amali lagi. Tuk-tuk bulan 2 exam dah masuk. Walaupun hujung 19 tapi persediaan kita dah semakin dekat. Jadi cikgu nak pelajar fokus betul-betul masa cuti ni. Ingat, jumlah soalan 9 sahaja. Okey, 3 untuk soalan esei. Okey, yang ketiga, masa. Masa juga penting. Hidup kita 24 jam. Allah takkan tambah menjadi 25 jam satu hari. Ingat, masa adalah penting. Kita terlepas masa. Tak masuk pukul 8.30 tadi Puan Nida memberi ilmu. Tidak akan undur dah. Tidak akan diundur lagi masa tu. Terus saja. Jadi ingat, masa penting. Kertas 1 berapa masa? Kertas 1 berapa masa? Pelajar-pelajar.
Siapa boleh beritahu cikgu masa untuk kertas 1? Tak tahu? Berapa jam kertas 1? Sejam setengah. Sejam suku. Sejam suku. Jam suku. Sejam suku anak-anak murid cikgu. Pastikan kena pasti betul-betul. Masa kita adalah 1 jam. Ya, anak-anak semua 1 jam untuk kertas 1. Kertas 2 berapa jam? 2 jam setengah. 2 jam setengah. Catat, anak-anak semua catat. Macam mana nak exam dan ni masih lagi keliru dengan format sejarah. Padahal baru saja selesai trial, percubaan. Cikgu tak beritahu dah ni. Lepas ni SPM berapa masa dia. Cikgu harap pelajar dah jelas. Kertas 1 1 jam, kertas 2 2 jam setengah. Okey, jelas? Jangan tertukar lagi tolong. Kita dah kesuntukan masa. Kita nak capai A, bukan nak capai C. Dan last sekali markah. Markah. Catat apa yang kita pelajari hari ini. Markah. Kertas 1 berapa markah? 40. Kertas 1 40, yes. Kertas 2. Kertas 2 anak-anak semua. Ini wakil kumpulan harapan ni 100. Ingat 4 soalan struktur wajib 40 markah. Dan soalan esei 3. Setiap esei 20 markah. Jadi 60. 40 campur 60 ianya adalah 100. Macam mana pengiraan markah tadi? Cikgu dah jelas tadi. Macam mana pengiraan markah? Tambah bahagi 140 darab 100. Yes, kertas 1 tambah kertas 2 bahagi 140 darab 100. Berapa kita nak A minus? Paling kurang kertas 1 berapa? Kertas 1 berapa? 30. Kertas 2 berapa? Kertas 2 berapa? 70. 70. Pegang betul-betul. Tu A minus tu. Kalau kita nak A, yang seperti mana anak-anak harapkan tadi, up sikit lah. Nak A plus, lagi kena up. Pegang betul-betul. Tulis besar-besar dalam buku catatan masing-masing. Nak kertas 1 30. Kertas 2 mesti 70. Macam mana nak gapai 70? Kita ada strategi. Kalau nak ikut. Mungkin hari ni cikgu akan ada dari masa ke semasa cikgu akan buat kelas. Ikut, join sama dengan cikgu. Kita sama-sama berjuang insya-Allah. Dan kemudian kita kena bagikan dengan 140 darab dengan 100. Okey, jelas format sejarah SPM. Ada nak tanya? Ada nak tanya? Kita baru fokus yang kedua baru ni. Ada nak tanya? Semua jelas? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Okey, ini ialah secara umum lah. Secara umum berkaitan dengan format sejarah SPM. Tapi 4 benda perkara tadi yang cikgu kongsi tadi ialah perkara basic. Mesti tahu. Mesti tahu. Jangan ada lagi yang tak tahu. Okey. Dari segi jumlah markah, dari segi konstruk dia, ujian. Ni nampak 1 jam. Ingat, jangan nak tambah 1 jam suku. Jangan sekali-kali tambah. Okey, dan kertas 2 jam 30 minit. Dan kita boleh lagi pecahkan 1 jam ni satu soalan. Berapa minit kena jawab? 1 minit sahaja. Untuk 40 minit. Dan 20 minit lagi untuk semakkan. Dia ada teknik menjawab kertas 1 dan kertas 2. InsyaAllah untuk siri-siri yang berikutnya cikgu akan perjelaskan lagi. Ingatkan lagi balik. Walaupun kita dah buat itu teknik menjawab sejarah. Kalau pelajar masih lagi lupa, insyaAllah cikgu ni dah akan kongsi lagi.
teknik menjawab kertas 1 dan teknik menjawab kertas 2. Okey, cikgu yakin dan percaya cikgu dah bagi hari tu bersama dengan Cikgu Wan Azmi untuk teknik menjawab sejarah. Kalau pelajar masih lagi lupa, teruskan lagi mengikuti perkongsian cikgu-cikgu untuk dapat penjelasan lagi. Dia ada pembahagian dia untuk menjawab kertas 1 dan juga kertas 2. Sama juga dengan penskoran ni. Ada penandaan analitik, ada penandaan holistik. Ada banyak lagi perkara-perkara yang tersirat dan tersurat yang pelajar kena tahu berkaitan dengan format SPM. Cikgu juga daripada masa ke semasa akan buat video berkaitan dengan ni. InsyaAllah dia dapat membantu pelajar-pelajar lah untuk lebih mantap dari segi persediaan format SPM sejarah. Jelas tak semua? Jelas? Jelas semua? Jelas. Jelas. Ada nak tanya? Tak ada Okey, kita terus kepada fokus yang ketiga. Fokus yang ketiga dalam tempoh sekarang dah 9:38 kali ikut jam cikgu lah. Kita ada lebih kurang 1 jam saja lagi. Kita nak kongsi betul-betul. Sebelum cikgu pergi kepada tajuk teknik belajar ataupun strategi, ilmu ni sangat penting. Tetapi ianya tak sama untuk semua orang. Ini cikgu hanya rumuskan beberapa perkara yang cikgu rasa basic untuk pelajar buat dan mulakan daripada sekarang. Walaupun memang dah terlambat sebenarnya, memang dah terlambat. Tetapi kita belum lagi berada di garisan penamat. So kita masih ada kesempatan, masih ada lagi masa untuk kita buat. Terutamanya masa cuti ni kita ada lagi seminggu minggu depan sebelum kita buka tahun 2022. Ingat, jangan rasa takut, teruskan. Go. Tu cikgu pesan, pergi je, teruskan. Jangan pandang ke belakang. Yang lepas biarlah berlalu. Kita tengok ke depan dengan harapan cabaran yang sedang menunggu. Cikgu yakin dan percaya kita dapat capai apa yang kita sasarkan. Boleh? Setuju tak bersama dengan cikgu untuk menggapai A, mata pelajaran sejarah? Boleh ke? Boleh bersama dengan cikgu untuk A ni? Boleh. Kita cuba ya. Okey, kita ada ramai sasakan A tadi. Jangan sekadar harapan dalam Google Meet sahaja. Kita cuba capai. Dengan usahalah. InsyaAllah. Kalau kita hanya menyebut tapi tanpa usaha, tak ke mana ya. Kita kena usaha. Iaitu ada strategi. Okey, cikgu di sini nak kupaskan beberapa strategi lah. Dan cikgu harap pelajar-pelajar dalam Google Meet ni bersedia dengan strategi tersebut. Okey, jom kita lihat. Cikgu mensasarkan ada 5 perkara. 5 teknik belajar yang mungkin boleh diguna pakai oleh semua pelajar. Tetapi boleh juga tambah ke untuk lebih mantap mengikut persediaan masing-masing. Pertama sekali, cikgu nak pelajar rujuk video. Untuk makluman, bukan saja video Cikgu Ida yang ada di YouTube. Banyak lambatkan video sekarang. Alhamdulillah, hasil daripada PKP masa COVID-19, ramai guru-guru telah secara sukarelanya, secara kesedarannya, ini membantu pelajar-pelajar menghasilkan video PDPC atau video berkaitan dengan pembelajaran, termasuklah pembelajaran sejarah. Okey, salah satu teknik yang cikgu nak pelajar buat ialah rujuk video tersebut. Dan untuk makluman,
Video ni penting ni untuk apa? Untuk kita recall balik, ingat balik. Sekiranya pelajar tak mahu menggunakan video, pelajar boleh guna buku teks. Buka buku teks tu sekali imbas, tengok apa benda yang ada dalam buku teks. Pun boleh. Tapi pada cikgu, menggunakan pendekatan video ni lebih mudah. Sebab semua pelajar ada telefon mudah alih. InsyaAllah semua pelajar ada internet yang laju, internet yang mantap. Boleh refer. Kadang-kadang kita tak bersedia membuka buku teks. Kita bersedia membuka YouTube dan kita dengar. Sekadar untuk kita recall balik. Kalau cikgu nak recall balik kita punya sukatan tu, ada berapa sukatan sejarah KSSM? Ada berapa bab? Ada yang tahu? Ada berapa bab? Anak-anak semua dah tidur ke? Ada berapa bab? Bab sejarah setempat ada berapa? Sejarah ada 10 ke? 10 bab kata 4. Kata 5? 5. Dah buka. Tak ingat. 10 juga kan? 10 tak tahu. 20 bab. Itu baru tanya bab. Tak tanya lagi tajuk bab. Okey. Jadi takkanlah nak ke hulu ke hilir bawa buku teks ni dengan 10 bab ni. Sedangkan telefon yang kecil tu bawa ke tak? Gimana mana? Bawa ke tak? Bawa kan? Buku teks bawa ke gimana mana? Bawa ke buku teks tu gimana mana? Dah. Okey. Telefon tu ada. Dah dipermudahkan. Korbankan sedikit internet tu, cikgu faham. Saya bawa masa belajar cikgu bukan kerja, gaji bukan ada gaji. Tak apa, korbankan. Dalam perjuangan, pengorbanan tu penting. Korbankan masa. Kalau 24 jam tu, takkan 22 jam untuk main game. Kena pandai bagi masa. Ambil masa tu. Ambil masa. Mungkin tak lama, setengah jam, 1 hari. Tonton video ataupun buka buku teks tu untuk recall balik. Untuk sejarah, pelajar memang kena buat setiap hari. Kongsilah, korbankanlah masa tu satu hari, ambillah 1 jam untuk buka. Okay, hari ni nak tengok bab 1 tingkatan 4. Sama ada tengok video atau buka buku teks. Ini yang terkandung dalam bab 1. Untuk recall. Boleh, cikgu tak suruh baca totally. Cikgu suruh dengar ataupun buka buku teks tu belek-belek macam tu saja untuk recall. Kalau suruh baca, cikgu rasa tertidur. Malah cikgu baca dalam video tu pun pelajar kata boring juga kan. Tapi tu cikgu tolong baca. Sekarang pelajar tolong baca dalam buku teks. Kalau 20 bab maksudnya 20 jam. 20 jam 1 hari. Bukan 1 hari, sorry. 20 jam sebelum capai SPM nantilah. Kalau 1 jam kita ambil untuk 1 bab. Boleh ke korban macam tu? Boleh? Boleh? Boleh ke? Nak ambil 1 jam je 1 hari untuk ulang kaji sejarah. Boleh ke korban tak? Boleh? InsyaAllah boleh. InsyaAllah 1 jam je. Allah bagi 24 jam. Cuba kita bahagikan betul-betul masa kita. Cikgu tak kata tak boleh tengok game. Boleh. Nak game berapa? 2 jam. Okey? Taklah 2 jam pula. Nak tidur berapa jam? 10 jam. Tolak 10 jam pula. Cuba hargai masa 24 jam tu. Cuba bahagikan betul-betul. Tapi ambillah masa. Kalau boleh 1 jam lah. 1 jam tu berapa video dah boleh capai. 1 jam tu berapa bab dah boleh belek. Ambil setiap hari. Kalau awak nak betul-betul CJ SPM. Nak betul-betul untuk gapai A.
Tidak ada orang yang tiba-tiba je tanpa usaha dia akan dapat. Tapi ada jugalah mungkin rezeki dia. Tapi bukan semua, bukan senang nak gapai A. Cikgu bukan nak melemahkan semangat pelajar-pelajar. Tapi pelajar kena mula dari sekarang. Okey? Jadi teknik belajar sama ada pelajar tonton video, paling senang, tak perlu bawa buku pergi mana-mana. Just dengar saja untuk dapat recall balik. Ingat balik apa yang penting dalam bab tersebut. Ataupun bukalah buku teks. Cikgu tak kata buku lain cikgu tak kata buku lain. Cikgu kata buku teks. Buku nota tu ada, cikgu tahu buku nota ada. Tapi cikgu kata buku teks. Jelas tak ni? Jelas teknik yang pertama? Jelas. Boleh buat? Boleh korbankan masa tu, boleh ke? Boleh. Boleh. Nak 1000 daya. Tak nak 1000. 1000 apa? Ada dalih kata boleh. Boleh. Kata boleh. Kalau nak kata boleh. Macam tu. Paling senang tonton video, insya-Allah. Cikgu memang dah siap semua video. Tingkatan sejarah tingkatan 4 dan sejarah tingkatan 5. Hanya cikgu ingat sejarah tingkatan 4 bab 5 sahaja yang belum siap sehingga kini. Cikgu tak tahu bila nak buat, insya-Allah akan cikgu siapkan juga untuk komplitkan semua bab ada dalam video Cikgu Ida. Okey, boleh? Okey, perkara yang kedua. Okey, tadi dah jelas berkaitan dengan teknik belajar video. Kedua ialah nota. Adakah pelajar bersedia untuk peperiksaan SPM sejarah ni dah ada nota ke belum? Kita ada lebih kurang 22 orang kat sini. Semua dah ada nota? Dah ada buku nota? Ada. Dah ada. Okey. Ishraf, kalau cikgu boleh tanya, nota apa yang Ishraf dah ada tu? Nota yang Cikgu Mi bagi tu. Yang Cikgu Mi bagi. Okay, cikgu nak tanya Asmalia pula. Apakah persediaan nota Asmalia? Buku masterclass. Buku masterclass. Okay, cikgu nak tanya pula wakil daripada 5 Haukal, Sarah Fadilah. Sarah, apakah buku nota yang Sarah ada? Buku yang cikgu beri tu. Buku yang nota Cikgu Mi bagi tu ke? Okey. Cikgu nak tanya pula wakil 5 Khaldun, maaf. Khairi. Khairi ada apa buku nota Khairi? Buku fokus. Buku fokus. Okey, semua buku nota tu penting. Tetapi, okey, cikgu nak sentuh sikit tetapi ni. Okey, boleh guna buku tu. Tapi tebal ke nipis? Boleh beritahu cikgu? Tebal. Nota tu siapa yang buat? Kita buat ke orang buat? Orang buat. Orang buat. Okey, cara yang terbaik ialah kita yang buat. Sama juga dengan video cikgu. Cikgu sendiri yang buat. Cikgu tak suruh orang lain buat. Tapi ada juga pelajar alhamdulillah yang menolong, ada. Alhamdulillah Ali Merush. Banyak anak-anak murid cikgu yang menolong. Tetapi totally apa yang cikgu usahakan cikgu sendiri yang buat. Okey, jadi nota tu yang terbaik ialah nota yang pelajar sendiri buat. Bukan pelajar lain yang buat. Walau bagaimanapun boleh guna nota tu. Masalahnya nota tu tebal. Nota tu banyak. Jadi kalau boleh kita buat sendiri nota yang ringkas. Nota yang ringkas tapi kita saja yang faham. Bukan orang lain yang faham. Boleh bersedia. Kita ada masa lagi, minggu depan, minggu ni, bersedia dengan nota sendiri. Bukan cikgu kata tak penting, tak bagus nota yang lain. Bagus, semua bagus. Dengan syarat mesti ada nota lah. Jangan pula saat terakhir ni cikgu tanya nota,
Tak ada nota lagi cikgu. Tu memang parah lah. Alhamdulillah Cikgu Umi ada bagi nota. Kalau kelas Cikgu Nolida pun bagi juga memang dah photostat untuk semua pelajar. Boleh guna. Tapi teknik belajar untuk gapai A mesti ada nota ringkas. Macam mana nak buat nota ringkas? Nanti cikgu akan bincang di bawah tajuk teknik. Sabar, cikgu akan tolong. Macam mana ni? Tetapi kalau pelajar nak buat juga, bagus. Memang kena buat sendiri. Hanya ada teknik dia. Macam mana kita nak buat nota. Okey, boleh? Boleh rajinkan sedikit kita ready dengan nota kita. Nota yang mana ringkas, yang kita saja faham, dan itulah nota yang akan kita baca sebelum kita mencapai tarikh peperiksaan sejarah. Boleh faham maksud cikgu? Boleh faham? Boleh. Boleh. Bukan nota yang orang lain buat, tapi nota yang kita buat sendiri. Okey, berpandukan nota yang orang lain buat lah. InsyaAllah boleh. Okey, nombor 3. Ulang kaji. Ulang kaji macam mana? Nanti cikgu perjelaskan lagi ulang kaji. Kita kena buat ulang kaji. Jangan pula kita target sasaran A, tapi setiap hari ulang kaji kita ke laut. Ulang kaji. Jangan ambil masa banyak, cikgu kata. Kalau boleh 1 jam 1 hari untuk sejarah. Kalau tak boleh setengah jam 1 hari untuk sejarah. Kalau kedekut sangat masa yang Allah bagi tu hanya cukup untuk 15 minit. 15 minit lah. Nak buat macam mana? Masa betul-betul pack ni. 24 jam tu banyak sangat benda dicampur tolak lalas sejarah untuk 15 minit. 15 minit lah. Maksudnya setiap hari kena ada masa ulang kaji. Kena ada masa. Tambahan sekarang cikgu minta pelajar ulang kaji. Soalan apa? Ulang kaji soalan apa? Cikgu suruh buat. Respon sikit. Buat ke tak ni? Naim, ulang kaji apa cikgu suruh buat? Zahirul. Soalan objektif. Soalan objektif. Menggunakan Google Form. Kenapa cikgu nanya dah suruh Google Form? Bukan senang nak buat Google Form tu. Cikgu berusaha, alhamdulillah. Dalam grup IU Akademi YouTuber ada. Cikgu punya kumpulan panitia sejarah. Sanggup kita kongsi idea, sanggup buat untuk Google Form. Untuk memudahkan pelajar. Kalau tidak kertas, kena pergi ambil kertas kat sekolah. Kena print. Menyusahkan. Ini sekarang ada Google Form. Boleh buka tak melalui telefon? Boleh ke tak? Boleh buka tak melalui telefon? Boleh. Boleh. Susah lagi ke nak buat telefon kemari ke hulu hilir? Tidak. Apa lagi yang pelajar nak? Yang cikgu tak buat untuk pelajar. Cikgu dah cuba tolong. Dan bukan cikgu seorang yang buat. Ramai-ramai. Cikgu seluruh Malaysia. Dalam grup kami. Alhamdulillah yang buat tu banyak yang membantu ialah Cikgu CM Kaizen. Itu panitia sejarah Akademi YouTuber. Dia banyak tolong. Untuk kami-kami guru-guru yang season area ni. Yang penat maksudnya cikgu permudahkan. Jadi cikgu harap tolong jangan sia-siakan tugas cikgu. Tolong jangan sia-siakan usaha cikgu. Kalau awak nak betul-betul berjaya, insya-Allah cikgu akan tolong. Tapi kalau tak nak berjaya, jangan 1000 dalih. Faham ke tak ni? Tak kira lah cikgu sasarkan 44 orang. Yang masuk hanyalah 23 orang. Alhamdulillah. Nak buat macam mana? Kalau alhamdulillah 23 orang ni A pun alhamdulillah dah bagi cikgu. Cikgu harapkan 44 orang. Cikgu tak tahulah 44 orang ni ke mana pergi lagi. Separuh daripada ni mana pergi. Mungkin ada ke masalah ataupun masalah masing-masing. Okey, boleh Boleh ulang kaji? Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Markah akan direkod. Untuk 5 rush, markah anda akan direkod. Sama juga dengan 5 sinar, 5 haukal, 5 kaldun, nakib dan juga 5 baita dan jauzi. Walaupun tak ada dalam ni lah.
Okey, jelas. Yang keempat mesti ada teknik. Jangan kata cikgu suruh buat nota saya buat, cikgu suruh tonton video, tonton je lah video tu. Cikgu suruh ulang kaji lah. Tapi tak ada teknik. Buat sekadar buat. Itu masalah dia. Kita mesti jadi orang yang smart. Mesti ada ilmu. Mesti ada strategi. Mesti ada teknik. Dan yang terakhir, kita cubalah kuasai soalan kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Kenapa? Secara ringkas cikgu beritahu 40 markah adalah daripada soalan kebat. 40 markah. Jelas? 5 teknik belajar ni boleh ikut? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Wah, kita sama-sama buat 23 orang. Sekarang dah bertambah 23. Ada penambahan. Mungkin ada masalah internet, ada yang lambat masuk. Cikgu menggunakan link Google Meet menggunakan akaun MOE. Jadi guna akaun MOE untuk masuk. Okey, kita pergi satu persatu lah. Tonton video untuk gambaran. Ni seperti cikgu terangkan tadilah. Ni cikgu punya channel. Channel. InsyaAllah cikgu dah beritahu pada pelajar-pelajar semua dengan usaha cikgu yang dah berumur ini. Kalau masih lagi sanggup lagi berkorban masa, tenaga, usaha untuk memudahkan kerja buat anak-anak semua. Cikgu harap anak-anak semua appreciate lah. Hargailah. Cikgu pun tak lama untuk 4 tahun insyaAllah. Kalau cikgu masih lagi sihat sebelum cikgu pencen. Hargailah apa yang cikgu buat. Dan untuk makluman, nota yang cikgu buat ini dalam video ini adalah nota dari cikgu dan juga anak-anak yang 5 rush ada yang membantu. Okey. Jadi itulah nota daripada cikgu. Jadi apalah kiranya kalau pelajar-pelajar buat nota sendiri. Boleh berpandukan nota daripada video-video cikgu pun boleh. Walau bagaimanapun masih banyak video-video di luar sana yang lebih berkualiti, yang lebih baik, teruskan. Teruskan menonton. Yang penting tonton ataupun buka buku teks sekali imbas untuk dapat gambaran berkaitan dengan setiap tajuk. Jelas ke tak jelas? Jelas? Jelas. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Boleh cikgu. Ini macam promote ni. Untuk belajar. Cikgu nak bagi ilmu sebab cikgu tahu itu juga aset cikgu Selain daripada mengajar di sekolah, ini aset pahala untuk cikgu sebenarnya. Lain-lain tu cikgu tak adalah pandang sangat. Yang penting sekali pahala untuk dunia dan akhirat. Okay, next. Yang ni cikgu nak beri penekanan dari segi teknik belajar, iaitu kuasai sukatan. Nampak tak ada berapa? 10 bab tingkatan 4, 10 bab tingkatan 5. Ni tajuk. Tajuk ni kalau cikgu tanya, boleh sebut tak tambah 10 bab? Boleh sebut? Ingat dah dalam kepala tu? Contoh cikgu buat tema tingkatan 5, Malaysia dan masa hadapan. Tapi cikgu nak tanya, tema tingkatan 4. Apa dia tema tingkatan 4? Cikgu buka tema tingkatan 5 saja nak tengok pelajar ingat ada tema. Pembinaan negara. Okey, pembinaan negara bangsa. Dan tema tingkatan 5, Malaysia dan masa hadapan. Tu baru tema. Kalau cikgu tanya bab 1, tingkatan 4, tajuk apa? Ni apa? Warisan itu apa ya? Kesultanan Melayu Melaka. Lagi. Okay, cuba tengok. Warisan negara bangsa. Warisan negara bangsa. Mana Kesultanan Melayu Melaka tu dah, tapi itu ialah subtajuk dalam bab tu. Tajuk.
Maksudnya kalau nak suruh pelajar ingat semua ni, memang terduduk lah. Sebab tu cikgu kata tengok video, tengok buku teks, dapat gambaran tu je. Dapat gambaran, bab 1 kan, belajar warisan hari tu, Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan Melayu yang awal. Maknanya ada gambaran tu. Tu yang cikgu nak. Jangan pula nanti tanya, bab 1 tentang apa? Bab 1 tentang hubungan luar kot, hubungan luar Malaysia. Habis. Hubungan luar Malaysia bab apa? Cuba nak tanya. Hubungan luar. Bab berapa? Bawa tanya bab tu, bawa tanya tajuk bab. Bab 5. Bab 5 tingkatan? Hubungan luar. Ada yang boleh bagi respon? Kita tanya Najwa lah, Najwa. Hubungan luar. Bab berapa? Dia diam Najwa. Ishrah pun tak tahu. Naim? Bab apa Naim? Tak pasti. Apa? Bab apa? Kalau hubungan luar, kata apa? Hubungan luar? Bab berapa Bab berapa Okay, tu bawa tajuk bab kan? Okay, tengok semua Hubungan luar, dasar luar, bab 9 tingkatan 5. Tu baru tajuk. Okay. Jadi kalau tajuk pun pelajar masih lagi keliru. Macam mana ya? Macam mana nak skor tu? Nak skor untuk sejarah yang ada 20 bab. 20 bab. Okay, jelas tak? Jelas? Kelas. Okey. Dan cuba lihat kat sini. Tema tingkatan 4 pembinaan negara ni, dia ada 3 tajuk. 3 tajuk iaitu tajuk 9 ada 2 bab. Tajuk 10 ada 4 bab. Tajuk 11 ada 4 bab. Kenapa pula cikgu ni dah bagi penekanan? Ada dia punya strategi dia. Ada cara dia. Dengar dulu betul-betul. Tajuk 9 2 bab, tulis. Tajuk 10 ada 4 bab. Tajuk 11 ada 4 bab. Ni tingkatan 4. Tingkatan 5. Tajuk 12 ada 4 bab. Tajuk 13 2 bab. Tajuk 14 ada 2 bab. Dan tajuk 15 ada 2 bab. Jadi soalan cikgu, dalam silibus ada berapa tajuk untuk SPM? Ada berapa tajuk? Bab ada 20. Ada berapa tajuk? Nampak tak ni? Nampak ke tak? Ada 15. Ada 15 tajuk. Anak-anak semua ada 15 tajuk. Okay, ada yang lain nak bagi respon? Ada berapa tajuk? Ada berapa tajuk? 11 tajuk. Teacher. Bab ada 20. Cikgu ulang balik. Tulis besar-besar dalam buku catatan masing-masing. Bab ada 20. 10 tingkatan 4, 10 tingkatan 5. Ada berapa tajuk? Anak-anak, soalan paling mudah sekarang cikgu bagi ni Ada berapa tajuk? 7 kan? Ada? Naim ada berapa Naim? Jelas sikit Naim. 7. Yes Naim, 7 tajuk. Kenapa cikgu nak beri penegasan? Ada sebab. Ini namanya cikgu. Cikgu kena bagi ilmu berkaitan dengan ni. Yang masuk kelas hari ni je lah tahu. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi. Okey, ada 7. Iaitu 3 tajuk tingkatan 4. 4 tajuk tingkatan 5.
Okey, faham tak ni? Faham? Jangan kata tajuk sampai 15. Memang tajuk sampai 15. Tapi ianya bermula daripada tingkatan 1. KSSM. Bermaksud tingkatan 4 dah mula dengan tajuk 9. Faham tak maksud cikgu ni? Faham? Faham? Okey, anak-anak berada bersama cikgu ke? Iman Syuhada? Iman, markah anda yang terbaik setakat ni. Cikgu nak pegang betul-betul. Anda adalah best student untuk mata pelajaran sejarah. Boleh ke Iman? Iman? Boleh. Boleh. Semalam cikgu terkejut juga Hadi mewakili skor A+ di peringkat PPD. Mungkin berdasarkan keputusan TOV. Sedangkan keputusan Iman untuk percubaan yang terbaik lah. Okey, tapi tak cukup setakat tu Man. Terus lagi. Jadi ada berapa Iman? Semua sekali ada? Ada berapa Iman? Tajuk ada berapa? 7. 7. Okey. Sekarang cikgu nak tanya betul-betul. Soalan soalan kertas 2. Berapa soalan yang kena jawab? Okey, anak-anak semua fokus. Ada berapa soalan kena jawab? Kita ada sikit lagi masa ni. Berharga ni masa ni. Ini ialah teknik. Cikgu takkan detail ni, tapi cikgu nak bagi basic. Sebab cikgu tahu banyak benda pelajar tak tahu rupanya. Ada berapa soalan dalam kertas 2? Tak di format cikgu dah suruh pelajar kuasai betul-betul. Ada berapa soalan? Kertas 2. Okey, anak-anak susah ke soalan cikgu? Susah ke? Ada berapa soalan kertas 2? Tadi kan kita tengok dah format. Kita dah tengok format. 9. Ada berapa soalan? Ada 9. Okey. Ada berapa soalan yang perlu kita jawab? Ada berapa soalan yang perlu kita jawab? 7. Ada 7. Okey. Soalan cepu mas. Betul-betul pelajar kena faham. Jelas betul-betul. Mungkin ada cikgu lain ada beritahu, mungkin ada cikgu lain tak bagi tahu, tapi dengar betul-betul. Boleh tak kita belajar hanya sejarah tingkatan 4 saja? Tak nak belajar sejarah tingkatan 5. Tak Lepas boleh. tak jawab untuk kertas 2. Boleh ke? Tak boleh kot. Kot. Tak Kot. confident. Yeah. Itulah. Dengan confidentnya. Siapa boleh jawab dengan confidentnya? Ingat confident penting. Cikgu Nolida pun ada confident. Kalau tak ada confident, tak buat cikgu video tu. Tak Tak pasal-pasal, tak pernah belajar pun buat video, tiba-tiba boleh buat video. Lentah pukang sekali. Confident. Kita boleh. Kita Tak kena ada confident tu. cuba confident dengan apa saja kita buat. InsyaAllah Tapi kita akan kita ada berjaya. confident. Tak apa. Sekurang-kurangnya kita mencuba Ishraf. Cikgu yakin dan percaya kalau Ishraf mampu menjadi seorang ahli silat yang terbaik. SPM kacang je. Boleh. Tahu teknik. InsyaAllah boleh. Okey. Sekarang ni boleh ke kita abaikan sejarah tingkatan 4? Boleh ke tak? Jawapan dengan confident. Boleh ke tak kita abaikan sejarah tingkatan 4 untuk jawab soalan kertas 2? Confident. Iman, confident Iman. You are the best. Iman, are you alright? Okey. Okay, boleh ke tak boleh Iman? Boleh kot. Boleh. Okay, boleh kot. Boleh jawapan dia. Boleh. Tapi kod tu memang tak boleh lah. Ada 2 soalan akan miss. 2 soalan akan miss. Dan 2 soalan yang akan miss tu adalah soalan struktur. Dan soalan struktur, kalau 2 soalan pelajar tak jawab, ada berapa lagi? Ada berapa lagi markah?
Hello, kertas 2 ada berapa markah? Nampak tak apa yang cikgu sedang bincangkan ni? Kertas 2 ada berapa markah? 100. 100. Kita tolak struktur 2 soalan. Jadi berapa markah? Berapa markah? 100 tolak 2 80. soalan struktur. Okey, 80 markah. Kalau kita tak study langsung untuk sejarah tingkatan 4 atau 5, kita akan kehilangan 20 markah. Okey, jelas maksud cikgu? Maknanya kita kena study 4 dan 5. Tetapi tekniknya kita boleh kurangkan. Kita boleh kurangkan study kita. Hanya memfokus kepada ada 7 tajuk, kita fokuskan 3 tajuk sahaja. Faham tak maksud cikgu? 3 tajuk sahaja. Tapi kena fokus betul-betul. A sampai Z kena tahu pasal tajuk tu. Faham ke tak maksud cikgu? Kita ada 7 tajuk. Okey, jelas? Kita nak fokus 3 tajuk saja. Boleh. Boleh. Okey, tetapi cikgu nasihatkan kita kena ambil tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 sama. Maknanya jangan abaikan mana-mana tajuk. Tingkatan 4, tingkatan 5 mesti combine dua-dua. Ini untuk kertas 2 ya, ini bukan kertas 1. Kertas 1 memang totally lah 20 bab. Dan cara dia, strategi dia yang cikgu buat sebelum ni lah. Cikgu harap KSSM ni masih lagi sama lah, insyaAllah. Cikgu pun tak pasti. Sebab ini ialah kali pertama SPM KSSM. Cikgu sarankan pelajar buat nota, pilih 3 tajuk. Pilih 3 tajuk. Sama ada tajuk 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Tetapi nak selamat, teknik ni kena cerdik juga. Nak selamat mesti ada tajuk yang banyak bab. Paling kurang 1 lah. Paling kurang. Tajuk mana yang banyak bab? Cuba bagi tahu cikgu tajuk mana yang banyak bab. Anak-anak, are you here? Yes. Yes. Okey, tajuk mana yang banyak bab? Tajuk mana? Tajuk yang banyak bab. Yang Jatuh banyak bab. kepada tajuk 12. Tajuk 12. Lagi. Tajuk 11. Tajuk 11. Lagi. 10. Tajuk 10. Jadi 10, 11 dan 12 dia banyak bab. Jadi nak bagus, pilih salah satu ataupun 2 daripada situ. Faham maksud cikgu? Kalau pelajar rasa nak confident nak jawab untuk esei tajuk 10, study daripada bab 3 sampai bab 6. Mesti tahu semua benda. Ataupun tajuk 11 berkaitan dengan kemerdekaan daripada bab 7 sampai bab 10. Ataupun tingkatan 5, tajuk 12, pengukuhan kedaulatan negara bab 1 hingga bab 4. Pilih satu. Dan 2 lagi tu pilih mana-mana. Sama ada tajuk 9 ataupun tajuk 13, 14 dan 15. Paling kurang kalau ikut KBSM hari tu, dia ikut tema. Ini ikut tajuk. Cikgu nak pelajar kuasai 3 tajuk daripada 7 tajuk. Tetapi mesti ambil tajuk yang banyak bab, sekurang-kurangnya 1. Sebab yang banyak bab akan keluar lebih soalan dalam SPM nanti. Yang sikit bab kemungkinan boleh juga dia keluar lebih daripada 1 soalan, tetapi cikgu andaikan kebarangkalian. Ingat ni kebarangkalian.
Belum tentu betul, tetapi sekadar strategi. Kadang-kadang kita buat strategi ada betul, kadang-kadang ada juga yang salah. Tapi peganglah daripada kita belajar 20 bab nak hafal dalam kepala tu, kita cuba kurangkan sedikit. Kurangkan. Bukan bermaksud tak tahu, kena tahu. Sebab untuk kertas 1 kena tahu semua bab. Ini fokus untuk kertas 2. Sekarang cikgu nak pelajar catat betul-betul dalam kertas, dalam buku masing-masing. Pelajar fokus nak buat nota ringkas tu berdasarkan 3 tajuk yang dipilih oleh pelajar. Berdasarkan tajuk-tajuk sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jelas ke tak jelas penerangan cikgu? Jelas? Jelas. Pilih berapa? 3. 3 tajuk. Apa syarat dia? Mesti ada tajuk. Tajuk apa? Tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan mesti ada tajuk yang panjang, yang banyak bab mesti ada. Okey, faham ke tak? Faham. Faham. Okey. Sekarang cikgu nak tanya. Nak tanya Iman dululah. Maaf Iman, anda adalah wanted. Iman akan pilih tajuk mana, Man? Cuba Iman sebut tajuk mana yang akan menjadi pilihan Iman untuk membuat nota ringkas persediaan SPM. Kita ada masa sedikit saja lagi, insyaAllah. Kita cuba tamat jam 10.30. Iman, are you here? Ya. Ya. Iman rasa mana yang Iman nak kuasai? 3 tajuk tersebut. Tajuk 10. Tajuk 10. Lagi? Tajuk 12. Tajuk 12. Okey, 2 yang panjang. Okey. Satu lagi? Oh, sorry. Satu lagi, Man. Iman ambil yang pendek ataupun Tajuk 9. Tajuk 9. Okey, mempegang 3 tajuk tu. Iman settle untuk nota ringkas berkaitan dengan tajuk tersebut. Boleh jelas Iman? Boleh? Boleh? Boleh. Mana apa saja soalan keluar, Iman kena jawab soalan tu. Sebab Iman dah pegang tajuk tu. Kuasai betul-betul. Jadi kalau Iman sanggup nak buat 20 bab, banyak, Iman buatlah 3 tajuk yang Iman pilih. Okay, seorang lagi wakil. Wakil lelaki. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Naim lah, Naim. Boleh Naim? Naim pilih tajuk mana yang Naim rasa nak kuasai? Naim, are you here? Ya, ada. Ada. Naim fikir apakah 3 tajuk yang Naim rasa nak kuasai? Ke tak nampak gambaran sebab mungkin tak tahu apa lagi tentang tajuk ni. Sempat lagi nanti buat perubahan. Tapi sekarang ni kalau diberi peluang, Naim rasa nak kuasai tajuk mana? 3 saja tajuk. 10, 12 dengan 14. 10, 12, 14. 14. Okey, selamat. Sebabnya ada 2 yang panjang. Okey. Sekurang-kurangnya 1 yang panjang. Tapi kalau pelajar pilih 2 yang panjang, boleh kuasai semua insya-Allah. Ada harapan untuk mendapat keputusan yang terbaik. Tapi dengan syarat kuasai betul-betul tajuk tu. Okey. Balik lepas daripada ni, ujuk video. Tengok macam mana nota cikgu ni dah buat. Macam mana apa benda penting dalam tajuk tu. Buka buku teks. Buat kajian dan kemudian buat nota. Ringkas berkaitan dengan tajuk tu. Okey, cikgu hanya sempat tanya 2 orang. Yang lain faham ke tak faham maksud cikgu? Ishraf faham? Ishraf terkeluar sekejap. Asmalia faham? Dah join dah. Asmalia, are you ready? Boleh? Boleh cikgu. Boleh, cuba. 3 tajuk.
3 tajuk. Bukan bab ya, tajuk. Okey. Boleh Sarah? Boleh Sarah? Sarah boleh? Boleh. Yang lain-lain tu bukan cikgu tak nak sebut. Cikgu yakin dan percaya. Najwa boleh. Zairul boleh tak Zairul? Boleh. Boleh insyaAllah Okey, jadi nota ringkas bukannya semua bab tetapi 3 tajuk yang pelajar ready untuk SPM nanti. Okey, dan lepas daripada ni untuk ulang kaji pun samalah. Okey, next. Ini yang ketiga, percubaan. Semua percubaan. Cikgu baru masuk 4. Pastikan pelajar buat. Dan cikgu ada lagi simpanan beberapa lagi percubaan negeri. Cikgu akan masukkan lagi hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Ataupun cikgu bagi rest lagi Selasa, start balik hari Rabu, Khamis. Sampailah minggu depan. Dan semuanya akan cikgu rekod. Boleh tak buat? Boleh ke tak? Boleh. Kalau boleh, gapailah markah 30 ke atas. 30 ke atas. Sebab ingat, kalau pelajar nak A, mesti 30 ke atas. Boleh kurang tak cikgu? Boleh kurang. Tapi kena tinggi kertas 2. Kalau kurang kertas 1, bermaksud kertas 2 kena kau lah tinggi. Macam tu. Tapi cikgu lebih prefer kertas 1 tinggi. Kertas 2 tu bolehlah 70 untuk dapat A-. Boleh faham ni? Boleh faham? Boleh. Bagi kelas 5 Sina, cikgu difahamkan dengan Cikgu Rashidah ada kumpulan lain. So masukkan markah dalam grup tu lah supaya direkodkan. Ada rekod lah. Dan masuk grup yang ada Cikgu Nurlidah pun boleh. Yang penting ada rekod. Iman setakat ni 4 negeri tu dah buat. Iman yang baru ni Johor kan? Johor. Johor dah lagi. Cuba buat ingat sekarang ni buat tu bukan sekadar untuk tahu markah ABC Sebenarnya buat tu adalah untuk kita ulang kaji. Kita dapat maklumat berkaitan dengan, sebab ni kertas 1 ni penting sebab dia ialah 20 bab. Kita ulang kaji, kita tak sempat dah nak baca satu persatu untuk 20 bab. Bila kita buat ulang kaji benda yang sama, insya-Allah soalan pun akan tukar-tukar yang sama, insya-Allah. Soalan tu juga insya-Allah lah akan masuk dalam peperiksaan nanti. Mesti ada iras soalan tu juga yang akan masuk dalam SPM. Tetapi bukan hanya sekadar tahu ABC jawapan. Tetapi kita ada maklumat ataupun bahan nota berkaitan dengan tajuk-tajuk dalam kertas 1 tu. Seperti mana yang telah cikgu bincangkan dah, Cikgu Azmi dah bagi tahu masa teknik menjawab SPM baru-baru ni. Jelas? Jelas semua? Jelas? Jelas. Jadi bagi yang tak capai 30, cubalah buat berulang-ulang kali. Anggaplah bila buat berulang-ulang kali tu adalah cara untuk pelajar membaca 20 bab. Untuk kertas 2, fokus pada tajuk yang cikgu kata 3 tajuk tadi. Fokus yang tu saja. Untuk kertas 1, ulang kaji kertas percubaan. Cikgu harap jelas Dan ini adalah beberapa teknik lah untuk menjawab kertas 1, baca soalan, baca semua pilihan, potong pilihan jawapan yang salah. Cikgu percepatkan kerana masa cemburukan kita. Pilih jawapan yang paling tepat. Pastikan menepati masa dan semak jawapan. Manakala teknik kertas 2, baca soalan dengan teliti, kenal pasti kata tugas, kehendak soalan, kata kunci. Kemudian buat draft dulu jawapan, conteng kertas soalan tu. Janganlah kertas soalan tu pun shining seperti mana otak anda masing-masing. Jangan shining sangat. Biarlah berkerutuk, biarlah terconteng kertas soalan tu. Buat perenggan, pesanan cikgu, buatlah banyak perenggan untuk memudahkan pemeriksa. Kemudian tulislah nombor soalan, jangan sekali lupa. Tulis sebelah kiri ke kanan soalan? Kiri. Ingat betul-betul pesanan cikgu. Kalau 5 rush tu kesalahan tu, buat satu muka surat kesalahan tu.
Nanti buka sekolah cikgu nak tengok siapakah yang tak buat kesalahan-kesalahan. Ada yang kesalahan yang dibuat tu buat dalam satu muka surat sebagai tanda pembetulan. Dan ayat mestilah lengkap, kata hubung ni telah cikgu nyatakanlah dalam teknik menjawab itu. Pastikan menepati masa dan yang paling penting rujuk peruntukan markah. Kalau markah tu 2, jawab boleh, jawab 3 boleh, tapi tengok masa cukup ke tak cukup. Fokus kepada menepati masa dan peruntukan markah. Jangan markah 2 je, jawab bukan main lagi satu muka surat. Ini membuang masa. Okey, seterusnya. Okey, yang tak sempat cikgu kongsi hari ni ialah lagu ciptaan daripada Yusuf Ahmad daripada Lenggong Perak, SMK Sultan Azlan. Ada masa insya-Allah kita akan menyanyi supaya pelajar-pelajar ingat fakta-fakta yang boleh masuk dalam soalan KBKK ataupun KBAT, soalan KBAT. Kita ambil perkongsian lain lah yang cikgu akan bincangkan direct, terus terang ataupun fokus berkaitan dengan soalan KBAT. Boleh? Siapa tak ada tahu dah lagu ni? Dah banyak kali kan dengar lagu ni kan? Ada? Tak lagi. Melalui nyanyi ni kata-kataan seni kata ni boleh kita gunakan dalam soalan KBAT. Cikgu akan buat perkongsian yang lain lah. Ini secara ringkas sahaja. Dan yang keempat ialah istiqomah dan tawakal. Apakah dia? Ada tips untuk kita ulang kaji. Yang paling penting ialah berterusan, istiqomah. Apa kerja yang kita buat mestilah berterusan. Ambillah masa 1 jam 1 hari, setengah jam 1 hari. Kalau kedekut sangat 15 minit lah 1 hari. Ataupun paling kedekut sekali 5 minit 1 hari untuk mata pelajaran sejarah. Cikgu yakin dan percaya lagi banyak masa yang dikorbankan untuk suatu subjek tu, insya-Allah impak dia akan lebih tinggi. Tanpa akhiran kata, kejayaan dan kegagalan tu hanya satu je. Sama ada kita berjaya atau kita gagal. Berjaya pun ujian, gagal pun ujian. Cikgu nak pelajar ada istilah tawakal. Dalam hidup, kita akan melalui kejayaan dan kegagalan. Sebagai pengakhiran kata, segala yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk adalah kelemahan dari cikgu sendiri dan kita sama-samalah perbaiki dari masa. Betul. Tawakal innahu doktor tahu. Yes, tak terai, tak tahu. Setakat itu saja perkongsian daripada cikgu. Okey, sebelum keluar ada beberapa peringatan yang akan cikgu beri, tetapi sebagai kesimpulannya, pelajar faham ke tak faham apa yang cikgu beri penerangan? Faham 100%. 100%. Bermaksud tak sia-sia lah cikgu kongsi hari ni. Boleh diterima Dah. Boleh, beres. Ya. Beres kejap ya. Cikgu stop sharing. Inilah pelajar-pelajar yang bersama dengan cikgu daripada jam 8 hinggalah 10.30. Kejap cikgu, kita tutup dulu majlis tapi jangan pelajar keluar lagi, insya-Allah. Ada beberapa maklumat penting yang akan cikgu beritahu. Tapi kita tutup majlis kita dulu dengan surah Wal-As yang diketuai oleh Ishraf. Ishraf, bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Start motor ya.